Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, hari ini merupakan hari Rabu. Okey, adakah anda masih bersemangat, masih ceria pada masa ini? Okey, insya-Allah hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah hari yang ke-303, Alhamdulillah. Dan tajuk hari ini adalah berkaitan dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita cakna dan kita tabayun? Apakah amalan yang boleh kita tiru daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga sedikit doa supaya Allah memberkati majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Waalaikumsalam. Hai Kak Rashidah, hai Kak Anissa. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solehah nak share dengan anda. Sebenarnya ada banyak, tapi Solehah cuba share 10 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita buat, kita dapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tetapi kalau kita tak buat, tak adalah sampai berdosa. Tetapi sebolehnya kita hidup dekat dunia ni, sebolehnya kita jadilah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, manusia yang selalu nak lakukan yang terbaik dan nak hidupkan amalan sunnah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Especially dalam kehidupan rumah tangga kita, kita nak anak-anak kita sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah, suami kita juga, family kita sama-sama nak gapai redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Antara amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu baginda lakukan pada hayat baginda adalah yang pertama, minum dengan tangan kanan. Bukan setakat kita makan je dengan tangan kanan, tetapi bila kita pegang cawan, kita nak minum air, kita mulakan dengan tangan kanan. Kita pegang tangan kanan dan kita baca bismillah. Insya-Allah air yang kita minum tu akan jadi air yang sangat bermanfaat untuk kita, elok untuk tubuh badan kita, elok untuk cegah penyakit daripada berbahaya datang dalam tubuh badan kita. Sebabnya, kalau anda nak tahu, segala penyakit, segala kesakitan yang manusia dapat selalunya adalah berpunca daripada pemakanan kita. Kalau pemakanan kita sihat, kita jaga cara-cara yang betul, ada adab yang betul, makan guna tangan kanan, pegang cawan guna tangan kanan, itu adalah sunnah. Jangan kita abaikan. Sebolehnya kita dapat pahala senang-senang je, tiba-tiba kalau kita tak lakukan, kita tinggalkan, kan sayang. Apalah salahnya kita dah tahu dah, itu adalah amalan sunnah yang selalu Rasulullah buat. So kita tiru dan kita ikut dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok anak kita pegang tangan kiri, macam Solehah, anak Solehah Matin tu, tiba-tiba dia seorang kidal kan, pakai semua, makan tangan kiri, pegang cawan tangan kiri, suap makan tangan kiri. So kita pun kadang-kadang cuba juga betulkan, tetapi dia berbalik kepada tangan kiri juga, sebab memang dah asal kidal. Sebolehnya mana-mana yang masih boleh dielakkan, boleh diperbaiki. Contoh, kalau anak kita memang boleh makan pakai tangan kanan, kita didik dan kita betulkan dia makan, minum, pegang cawan pakai tangan kanan. InsyaAllah ada barakahnya. So ini adalah sunnah Rasulullah yang semakin ramai dilupakan. Ada yang sengaja pegang tangan kiri, mulut
tangan kanan pegang kuih, tangan kiri pegang air. So, apalah salahnya kita ikut tertib. Kita ikut adab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, amalan sunnah Rasulullah yang kedua adalah masuk ke rumah dan masjid dengan kaki kanan dan keluar rumah dan masjid dengan kaki kiri. Sebaliknya daripada kita nak masuk tandas. Lalu kalau kita masuk tandas, kita masuk pakai kaki kiri kan. Tetapi ni kalau kita nak pergi tempat yang mulia macam masjid ataupun rumah kita nak masuk rumah, pastikan kita melangkah dengan kaki kanan. Melangkah dengan kaki kanan. Sebab tu selalu ada peribahasa langkah kanan. Langkah kanan tu adalah bernasib baik. So dalam Islam pun ajaran sunnah Rasulullah, amalan sunnah pun dianjurkan untuk kita melangkah masuk ke dalam rumah, nak pergi masjid, nak pergi majlis ilmu, nak melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik dan mulia, gunakan dengan langkah kaki kanan. Dan bila kita keluarkan langkah kita dengan kaki kiri. So, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, amalan sunnah Rasulullah yang ketiga adalah makan dengan 3 jari. Okey, ini tangan kanan kita kan. Tangan kanan kita makan dengan 3 jari. Maksudnya macam ni. Kita pegang 3 jari, suap. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita nak pastikan makanan yang kita makan tu dihadam dengan betul. Ada yang sendiri yang mengatakan kalau kita nak kunyah pun sampai 40 kali kunyah. So tak adalah macam tu kan. So kita hidupkan sunnah Rasulullah. Kita suap makan, kita pegang kuih, kita pegang sesuatu makanan dengan 3 jari. Dengan 3 jari insya-Allah makanan yang masuk dalam perut kita pun akan masuk dengan pencernaan yang bagus, usus kita sihat, perut kita dapat hadam makanan dengan baik, tak gelojoh. Kita nak elak gelojoh sebenarnya ni. Kadang-kadang orang dah terlampau lapar sangat, dia makan hingga lupa diri. Tak tengok kiri kanan, mak mertua lalu pun tak sedar kan. Contoh selingan soleha. So kalau kita nak makan penuh dengan sopan santun, dengan adab susila, perlahan-lahan, jangan gelojoh. Jangan jadi seorang yang pelahap. Makanlah dengan penuh adab. InsyaAllah dengan penggunaan 3 jari ni, InsyaAllah kita akan atur makanan kita masuk ke mulut dengan penuh tertib. InsyaAllah. Okey, yang keempat, amalan sunnah yang keempat adalah bersiwak dan bersugi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau kita nak bersiwak dan bersugi hanya gunakan kayu sugi. Tetapi ada fatwa yang mengatakan kalau kita nak bersugi, guna berus gigi pun dikira bersugi. So kita niatkan kalau kita nak gosok gigi, nak bersihkan gigi kita, nak gosok, nak bersiwak ataupun bersugi, guna kayu sugi ataupun berus gigi, dibolehkan. Dibolehkan dan ini adalah sunnah. Di mana kita nak bersihkan gigi kita, insya-Allah kita niat, ya Allah, aku niat untuk bersugi dan bersiwak kerana-Mu ya Allah. So kita dapatlah pahala. Sebabnya pada zaman Rasulullah memang gunakan kayu sugi yang halus tu untuk bersihkan gigi dia. So sebelum solat, sebelum ambil wuduk, kita dah bersihkan dengan cara bersiwak dan bersugi. Guna gosok gigi, bros gigi pun dah dikira bersugi. So dapat pahala. Senang-senang kita dapat pahala dalam rutin harian kita kan. So jangan abaikan. Jangan abaikan nak pergi masjid, nak pergi majlis ilmu. Pastikan diri kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, tak menyebabkan pencemaran bau kepada orang sebelah. Contohlah tengah hari tu kita makan petai kan, makan sambal belacan kan, lepas tu tak gosok gigi. Kita dah pergi bercakap-cakap dengan orang dah ngelak-ngelak kita sebab bau yang tak menyenangkan hati. So seeloknya kita bersiwak dan bersugi, gosok gigi sebelum kita nak beribadah, sebelum kita nak jumpa orang ramai, sebelum kita nak menghadiri majlis ilmu, gosok gigi dulu insya-Allah. Kita sebolehnya kita nak orang yang bercakap dengan kita pun senang, tak ada bau-bau yang tak diingini. Okey, tu yang kelima. Yang seterusnya adalah pakai wangi-wangian dan minyak atar. So ini adalah sunnah Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sukakan sesuatu yang wangi. Contoh wangian kasturi, wangian minyak atar, di mana kalau yang boleh dibawa solat kita pakai.
Contoh kita wangikan waktu nak sarung telekong kita. Dekat rumah pun kita boleh pakai. Tak semestinya kita nak berwangi-wangi bila keluar rumah je. Tetapi berwangi-wangilah juga di dalam rumah. Di mana bila kita nak solat, kita pastikan telekong kita bersih, telekong kita wangi, sejadah kita wangi. InsyaAllah kita nak solat pun senang hati. Tak ada bau-bau yang tak diingini. So, jagalah kebersihan diri. Selalulah basuh telekong seminggu sekali ke. Untuk memastikan kebersihan dan kesucian kita punya tempat kita nak solat, sentiasa berwangi-wangi. Nak pergi masjid, yang lelaki disunahkan untuk berwangi-wangian sebelum menunaikan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid. Okey, yang keenam adalah ambil wuduk sebelum tidur. Sebelum kita nak tidur, sebelum nak tidur tu, salah satunya, kan selalu orang tua selalu cakap basuh kaki kan. Apalah salahnya kita ambil wuduk terus. Ambil wuduk, insya-Allah kita tidur dalam keadaan wuduk, kita dapat pahala. Sebab Rasulullah sebelum dia tidur, dia akan mendirikan solat dulu. Solat sunat sebelum dia tidur, sehingga baginda akan mengikat kaki baginda dengan tali sebab bimbangkan baginda sendiri jatuh waktu buat solat bangun malam. So di sinilah hikmahnya bila kita sebelum tidur pastikan diri kita dalam keadaan suci, bersih, ambil wuduk. Sebabnya kita nak masuk tidur, kita baca doa tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Sesungguhnya Allah mematikan dan menghidupkan kita. Contohlah kita tidur ni sebenarnya roh kita dimatikan sebentar. Dan andai kata kalau Allah terus matikan roh kita, kita dah tak boleh bangun dah esok hari. So macam mana? Kenapa tu? So macam mana? Pastikan diri kita dalam keadaan suci, berwuduk, amalan sunnah yang lain, baca 3 kul, kemudian menghadap kiblat insya-Allah. So bila kita tidur, jiwa kita bersih, hati kita bersih, insya-Allah. Kalau Allah nak jemput kita bila-bila masa pun, kita dah ready dah. Badan kita, jasad kita dah ready dah dalam keadaan bersih. Dan insya-Allah orang yang berwuduk sebelum tidur ni, dia akan dapat pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketujuh, sunnah Rasulullah yang lain adalah pakai celak. Pakai celak. Sebab tu kalau anda jangan pelik, jangan cakap itu ajaran sesat. Di mana kadang-kadang kita nampak ada ustaz-ustaz, ulama-ulama lelaki yang pakai celak, yang dinamakan celak tu adalah ismit. Di mana serbuk celak tu, kalau zaman dulu ada serbuk celak, dia macam ada batang besi tu, kita sapu je dekat bawah mata. Dia punya khasiat adalah mampu menerangkan mata, mampu menajamkan penglihatan kita. Kita tak mudah rabun, kita tak mudah mengantuk. Kalau nak pergi majlis ilmu pun, kita insya-Allah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sunnah untuk lelaki pakai celak. Sebab tu kalau pergi menunaikan solat Jumaat pun, kebanyakan lelaki memang suka pakai celak yang disebut dengan istilah ismit. Ismit ni adalah sangat bermanfaat, di mana ia adalah amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyapu sedikit celak di bawah kelopak mata insya-Allah. Okey, yang ke-8, amalan sunnah yang lain yang ke-8 adalah solat berjemaah. Solat berjemaah di masjid. Ramai orang yang mengabaikan, di mana terlampau sibuk dengan kerja hakiki, balik dah lewat, kadang-kadang sampai rumah maghrib, kadang-kadang sampai rumah waktu isyak. So kita nak pastikan kita ni macam mana nak jaga, nak amalkan amalan sunnah dalam kehidupan kita ni. Nak pastikan solat berjemaah, makan berjemaah, semuanya berjemaah dengan family kita kalau boleh. Sebabnya solat berjemaah ni pahalanya adalah 27 kali ganda. Tetapi kalau kita solat seorang diri, kita hanya dapat satu je. Cuba kita tukarkan pahala tu, kita konon-konon kita tukarkan kepada nilai wang ringgit. Of course semua orang nak 27 ringgit, tak nak ambil yang RM1. So kita di sini sama juga, kalau kita sedar pahala Allah bagi solat berjemaah tu, kita akan dapat 27 pahala. Kenapa kita nak lepaskan peluang? Allah bagi kita peluang untuk pilih. Solat berjemaah dapat 27 pahala. Kalau kamu solat sendiri, kamu akan dapat satu sahaja pahala. So sunnah amalan Rasulullah sentiasa solat berjemaah fardu bersama sahabat-sahabat baginda.
Tak pernah Rasulullah solat berseorangan diri, kecuali solat sunat memang Rasulullah selalu solat sendiri, dan solat fardu adalah digalakkan solat secara berjemaah di masjid. Okey, yang ke-9 adalah menyimpan janggut bagi lelaki. Sebab tu jangan pelik kalau tiba-tiba lelaki anda lihat tebal, lebat dia punya janggut dekat muka. Kadang-kadang kita pelik tengok kan. So, itu adalah sunnah sebenarnya. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, memang para sahabat dan Rasulullah sendiri ada menyimpan janggut. So, itu adalah amalan sunnah yang orang lelaki boleh lakukan dan insya-Allah dapat pahala. Bila dia simpan janggut je, automatik dia dapat pahala. Alangkah untungnya Allah bagi kita pahala free-free, tapi kita tak nak bela janggut. Sebab tu, jangan pelik, jangan kutuk, jangan tak benarkan kalau lelaki nak simpan janggut. Sebab itu adalah amalan sunnah yang dituntut oleh Islam. Okey, amalan sunnah yang terakhir yang Soleha nak share dengan anda, yang ke-10 adalah kita kalau nak tidur, posisi tidur kita pastikan mengiring ke arah kanan. Jangan mengiring ke arah kiri. Sebabnya Rasulullah sentiasa tidur mengiring ke arah kanan, insya-Allah. So di sini kalau kita nak tidur kita lena, tidur yang berkualiti, tidurlah mengiring ke arah kanan. Sebab kita nak tiru amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kanan itu adalah lebih afdal. Di mana kalau kita nak terima buku catatan amalan kita pun, orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima buku dengan tangan kanan, tetapi orang yang banyak buat dosa dan maksiat akan terima buku catatan dia dengan tangan kiri. So golongan kanan, golongan yamin ni adalah sangat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sama juga dengan waktu tidur kita, mengiringlah ke arah kanan. Sebab dengan mengiring ke arah kanan, kita akan beroleh pahala. Contoh kalau suami kita duduk belah kanan, menghadap je lah muka suami. Tetapi ada juga yang tanya, macam mana kalau suami baring sebelah kiri? Takkan kita nak membelakangi suami? Tukarlah kedudukan tidur. Sebab tu dalam Islam ada kedudukan tidur di mana suami di mana, isteri di mana. Sebab kita nak pastikan kita bila tidur tu adalah mengiring ke arah kanan. So kita boleh sama-sama amalkan, insya-Allah. Okey, sekadar ini saja perkongsian Soleha. Sebenarnya banyak lagi amalan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tetapi tak apa, kita fokus yang 10 ni dulu. 10 ni pun banyak dah dan banyak sangat pahala boleh kita kumpul kalau kita fokus istiqamah dan konsisten buat 10 amalan sunnah ni pun kita dapat banyak sangat pahala, insya-Allah. So istiqamah dan beramallah dengan sesuatu yang sedikit, tetapi kita buat kerap setiap hari. Jangan tinggalkan semua kalau kamu tak mampu buat satu. Tetapi buatlah sekadar yang kita mampu secara istiqamah. Jangan tinggalkan semua. Kalau kita tinggalkan semua, kita adalah orang yang rugi. Alangkah rugi kita tak mementingkan akhirat dan kita terlampau mengejar keduniaan sehingga kita menjadi orang yang rugi di hari akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.